Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang jam 3:05. Okey. Ketak jugalah nak baca buku baru ni. Kena pula dah ada murid dah pandai seorang tu. Dah habis khatam lah tu kan. Tak apalah, untuk awal ni kita nak kenalan dululah dengan buku ni kan. Kita nak berkenalan dulu dengan buku ni. Kita tahu nama buku yang kita nak baca ni adalah Syama'il Muhammad. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau dalam bahasa Arab dia kena Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bila di bawah tu tulis Syama'il Muhammad tu, kita terjemah kat bahasa kita lah tu, Syama'il Muhammad. Kalau buku asal dia ialah Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Okey. Pengarang Syama'il ni siapa? Pengarang buku Syama'il ni siapa? Kita nak tahu juga. Pengarang Syama'il Muhammad ini siapa? Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi dia adalah di antara tokoh hadis, di antara tokoh hadis, ataupun dia adalah daripada salafus salih. Imam At-Tirmizi ni nama dia kan? At-Tirmizi. Sebelum kita nak kenal ni, kita nak kenal Rasulullah ni kejap lagi. Kita nak kenal dulu kita nak kenal, kita nak mendekati Rasulullah. Nak kenal dengan sebenar-benar Rasulullah. Kita nak kenal dulu pengarang pun. Tirmizi. Tirmizi ni sebenarnya nama tempat lahir dia. Tempat lahir dia. Turmus nama tempat lahir dia. Sebab tu dia digelar dengan At-Tirmizi. Gelaran lah tu. Dia ni Imam Tirmizi ni adalah salah seorang daripada, kita sebut tadi, salah seorang daripada tokoh hadis. Daripada tokoh hadis yang kita nak sebut, ada 6 tu. Tokoh hadis yang dia sebaris dengan siapa? Bukhari. Kita bisa dengar kan? Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, 6 At-Tirmizi. Itulah dia tokoh-tokoh yang sebaris dengan dia. Yang sebaris dengan Imam At-Tirmizi ini. Itulah Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Termasuk dia 6 lah. Dia ni dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah bersamaan tahun 824 Masihi. 824 Masihi. Menetap di Termiz dalam kawasan Sungai Jihun
di mana di Sungai Jihun di daerah mana ni? Mesir Dekat-dekat. ke Ustaz? Ha? Mesir ke? Bukan. Bukan. Sedangkan dia sebenarnya tak sampai di Mesir, masa dia duduk cakap. Dia duduk menyelidik tentang hadis-hadis. Dia nak masukkan dalam karangan. Dia tak sampai pun Mesir. Dia hanya sampai di apa ni? Dikatakan sampai di Khurasan, sampai di Iraq, sampai di Mekah. Di Mesir dia tak sampai. Khurasan tu Iran ya? Di sana Khurasan. Dekat-dekat belah Bukhara sana macam Imam Bukhari. Nama Bukhari sebab dia dari Bukhara kan. Ya. Imam Tirmizi dari Tirmizi. Dia nama dia sebenar ialah Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin Musa As-Silmi At-Tirmizi. Tengok nama penuh dia gitulah. Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa As-Silmi At-Tirmizi. At-Tirmizi itu maknanya disebutkan kepada tempat dia dilahirkan lah. Dia memang seorang tokoh ulama yang dia bidang dia adalah bidang hadis. Dia memang di antara imam-imam hadis yang kita sebut tadi 6 tadi. Dia untuk hadis ni dia mengembara, menuntut ilmu, dia mengumpul hadis-hadis ni. Maknanya Mesir je dia tak pergi, Khurasan dia pergi, Iraq dia pergi, Mekah dia pergi. Dan rupanya di akhir-akhir hayat dia, di akhir-akhir usia dia menjadi buta. Imam At-Tirmizi ni dia menjadi buta dan dia telah meninggal dunia pada tahun 277 Hijriah bersamaan 892 Masihi. Maknanya dia hidup lama mana? 68 tahun lah, lebih kurang kan? Betul tak? Dia dilahir tahun 824, dia meninggal 892. Betul. Kan? Ya. Lebih kurang itulah. Itulah dia Imam At-Tirmizi yang dianya adalah yang mengarang buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ni. Selepas dia mengarang buku dia ni, rupanya ramai orang ikut karang. Syama'il, nama juga Syama'il Muhammadiyah. Ada dalam 9 buku yang dikarang oleh ulama-ulama pada zaman itu. Selepas dia karang lah, selepas buku dia ni. Tapi tak ada tandingan lah. Dia dengar tak? Dengar kan? Dengar tak? Dia putus-putus Ustazah. Siapa? Macam putus-putus sikit. Mungkin kat apa ni lah, cuaca, angin. Network kat rumah Ustazah ni. Tak elok. Okey, boleh dengar juga. Boleh dengar. Boleh dengar. Sikitlah tentang dari lahir bila dia keilmuan dia. Itu dia memang giat dalam bidang hadis. Dia meneliti, mencari hadis. Dekat tempat Ustazah buka TV ke tu? Keliling ada TV ke atau radio, dia tarikkan. Juga ya? Kalau Tidak TV saya ada tengok. buka berhampiran, dia tarik. Ni baru muka 5 ya? Muka 1 ya? Baru mukadimah.
baru mengenai apa tu? Apa Imam ni Tirmizi. Abu Isa Muhammad Ibn Tirmizi. Berapa orang online tu Fats? 12 orang. Oh, 12 orang. Yang beli dengan 4 buku ramai juga kan. Yang beli 22. Ramai tak boleh datang kot. Cik Pas tak ada kan? Ya, buku tadi saya dah kirim dengan Badrine. Rasanya dia tak ada sini kot kan? Tak apalah. Siapa balik kampung? Balik kampung. Masya Allah. Online ada susah kenduri. Ada kenduri online kan? susah nak dapat. Online kadang-kadang susah nak dapat. Kalau kadang-kadang kita online pun kita nak ada keselesaan. Betul. Kalau dekat rumah dengan curi orang dengan orang ramai dengan keadaan tak tenteram juga kita. Kita nak relax kan. Relax. Online ni kena macam tu juga. Tak boleh kabut tinggal sini pergi ambil sana pergi. Tak boleh 2-3 benda. Tak Datuk Farida steady duduk atas meja. Kak Mun tak ada. Kak Mun memang dalam biliknya. Dalam bilik. Kucing bukan tak berani. Kucing yang dia jenguk kat pintu nak jenguk. Tak tahu dia masuk. Okay. Ustazah mari dah. Boleh ya? Boleh ya? Boleh Ustazah. Jalan. Sekarang kita nak mengenai nama Abdul Muhammad di Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamilatun. Syama'il. Bila belajar bahasa Arab bila saya sebut Syama'il, fahamlah kan. Syama'il tu Shin Min Alif Hamzah Lam. Syama'il. Dia jamak daripada Syamilatun. Syamilah. Shin Min Ya Lam Ta. Shin Mim Lam. Shin Min Ya Lam Ta. Syama'il. Mim Ya Lam Ta. Lam Ta. Ya kat sini Asy-Syama'il Muhammadiyah. Asy-Syama'il itu jamak taksir, broken, plural, Syama'il. Syamilatun Syama'il. Okey. Dia memberi makna apa? Akhlak dan budi pekerti. Syama'il ni maknanya akhlak dan budi pekerti. Akhlak. Dari segi bahasa. Dia bergaung suara. Dari segi bahasa lah ni. Betul. Bergema, bergaung. Bergema. Ataupun Ustazah punya phone-nya. Tak nak buat macam mana? Dah, aku jawab clear. Pintu buka ke Ustazah tu? Pintu. Ustazah kat bawah kan? Pintu buka kan? Lalang pun ganggu. Suruh orang sebelah belum tutup kan? Pintu tutup semua dah. Elok dah nah. Kipas kan tak boleh. Kipas tak Kipas. boleh. Cuba kipas off. Habis Ustazah panas tu nak pakai aircon lah. Ustazah pakai aircon. Pakai aircon. Ni kat bilik kau selalu kalau kat meja ada kita. Aircon duduk jauh. Aircon dihadang oleh almari. Tak adalah kot lain kat sini tak elok orang. Sungguhlah rasanya daripada minggu lepas lagi saya perasan. Dia putus-putus. Okay, kita buatlah juga. Kecuali Ustazah nak cuba guna telefon. Dia berhenti dah. Okey. Berhenti tu dia stop. Make sure semua orang mute Kalau ada yang tak mute dia gangguan lah dengan Ustazah. Tapi tak bercakap pun. Make sure yang nak buat yang orang yang dalam line online ni semua kena kena tutup mikrofon. Ustazah buka phone, boleh buka telefon. Tak, orang yang dalam line ni semua bila Ustazah bercakap kita kena tutup kita punya mikrofon. Tapi setakat ni tak ada gangguan daripada luar. Ini daripada network Ustazah saja ni. Network. Okey. Dah mengganggu sangat-sangat ke?
Dia hilang Ustazah. Cakap 2-3 patah hilang. Cakap 2-3 patah hilang. Macam mana nak kata? Sebab tak ada orang nak tolong kan. Sungguh. Buka. Ustazah buka Zoom. Zoom tak ada lagi dalam ni. Tak ada ke? Ada Ustazah, ada. Ataupun Kadang-kadang ada buka. Ni tak ada. Ada. Ataupun Ustazah pergi dekat Sirah. Pergi dekat WhatsApp Sirah. Ataupun saya hantar link. Hantar link tu. Saya hantar link sekejap dah. Lama tak tengok network Ustazah dah. Satu hari kita. Cik Timah lain kali ingatkan saya, kita pergi rumah Ustazah. Kita check link Ustazah. InsyaAllah. Ataupun Ustazah pindah tempat kot. Duduk kat meja makan kot. Cuba tengok kot dekat dengan tu clear sikit. Fad. Meja makan sekejap lagi kita dengar semua kereta. Okey. Cucu pun bangkit dah tu. Tu. Cucu pun bangkit dah sana. Maaf ya. Okey Ustazah. Ustazah cuba buka WhatsApp yang saya baru hantar. Daripada nama saya. Okey. Ustazah tekan dia link tu. Tekan link. Mana ada Zoom? Kalau tekan link tu dia pergi mana-mana tak? Tekan link. Dia pergi the web page wants to open Zoom. Okey. Zoom. Okey, Zoom. Zoom. Klik Zoom. Okay. Zoom. Preparing meeting. Okay, preparing meeting. Ambil nombor tu lah. Okay, Ustazah cuba masuk nombor. Cuba masukkan. Cuba masukkan 752. 752. Dia tak ada nombor, dia ada huruf. Ada nombor kecil tu. Ada kecil. Kecil lah telefon. 752 59. Dia keluar huruf. Keluar huruf. Ustazah tekan ada tak ABC ke apa? Tekan angka dulu kot. Tekan dulu, lepas tu dia akan keluar. Kat mana nak keluar huruf ah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru dapat. 59. Saya tak jumpa. 5921 5776. 5776. Okey kan. Okey, saya tengok. Tu dah. Ustazah Bushra. Okey, dua-dua ada. Okey, Ustazah Bushra. Ada suara? Ada. Ada. Okey, ada dah. Ustazah boleh tutup tab. Saya tutupkan tab ke Ustazah tutup? Ustazah end. Leave meeting. Tu dengar tak? Dengar. Ustazah leave meeting. Ustazah leave meeting dekat tab. Padam dah. Dah padam dah, tak ada dah. Tak ada dah. Tapi masih ada. Saya buangkan sekejap. Dah padam dah.
Boleh. Ya, Okey, okey. dengar. Dengar. Dah tutup dah. Tutup dah. Okey, cantik. Abang Alhamdulillah. tak tutup je. Yang mana tak tutup? Saya punya duk hidup je ni. Dah, tak apa, saya dah remove Ustazah dah daripada list. Recording in progress. Okey. Okey. Padam dulu. Padam dulu Ustazah. Ada lift tak? Boleh lift. Ada ni. Ada lift tak? Boleh lift. Power off. Power off. Power off boleh. Boleh. Power off pun boleh. Power off boleh. Dah, power off. Okey dah. Ada lagi Ustazah punya ni. Dah power off dah. Power off dah. Okey kan? Boleh. Okey, dia ada lagi maknanya Ustazah tak jauh sikit tab tu. Tak kat luar kan dia macam apa ni? Dia ada ni lagi. Interference pula dekat. Kesian Ustazah. Puasa pula. Nanti kalau buka kipas okey lah. Okey, buka. Boleh. Mana? Okey. Okey, tadi kita dah. Boleh ya? Boleh kah? Boleh, alhamdulillah boleh Ustazah. Okey. Alhamdulillah. Tadi ya kita tentang makna syama'il. Asy-syama'il al-Muhammadiyah. Asy-syama'il al-Muhammadiyah. Makna syama'il dari segi bahasa dia adalah akhlak dan budi pekerti. Ini kalau asy-syama'il al-Muhammadiyah maknanya akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian syama'il yang dimaksudkan, yang dikehendaki oleh para ulama adalah lebih luas lah daripada tu. Lebih luas daripada pengertian dari segi bahasa tu. Jadi buku Syama'il yang dikarang oleh Imam Tirmizi ini, yang ini bukan hanya menghimpunkan hadis-hadis tentang akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW sahaja, tetapi dimasukkan juga hadis tentang sifat-sifat fizikal, bagaimana pakaian Nabi, makanan, minuman, ibadah Nabi, tidurnya, bangunnya, pergaulannya dan lain-lainnya yang berkait dengan kehidupan baginda secara menyeluruh. Syama'il menurut yang difahami oleh para ulama ialah segala yang berkait dengan sifat-sifat Nabi, sama ada sifat fizikal, luaran atau sifat diri, yakni akhlak dan budi pekerti, seperti sifat-sifat lain yang berkait dengan baginda. Syama'il Imam Tirmizi ni makna adalah menjadi sebagai, kita kata yang pertama lah. Lepas tu diikuti oleh proses sebut tadi ada 9 buah syama'il yang ditulis oleh ulama. Tapi syama'il dia yang lebih terkemuka lah. Syama'il Tirmizi ini paling masyhur dan diterima dengan secara meluas oleh umat Islam.
Antara ulama besar yang pernah memberi komen mengenai kitab Syama'il ni ialah Imam Ibnu Katsir. Yang kita tahu Imam Ibnu Katsir adalah seorang tokoh juga yang menulis tentang kitab Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Di antara komen dia apa? Komen kepada Syama'il Muhammadiyah ni. Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh At-Tirmizi ni menghimpunkan hadis-hadis tentang inilah sifat-sifat peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah beliau diikuti oleh para ulama dan imam-imam lain. Sebenarnya yang saya sebut tadi lah. Mana dia menulis Syama'il, selepas itu diikuti oleh para ulama lain. Istimewanya juga beliau ni, Imam Tirmizi ni yang menulis Syama'il ni, dia menghimpunkan hadis-hadis beserta sanad-sanad dia. Himpun hadis-hadis beserta sanad dia. Tahu tak sanad dia? Sanad dia itulah yang disebut sebelum qala Rasulullah SAW ke an tu. Mana ada daripada siapa hadis tu? Mana detail betul. Mana? Tapi apa yang kita lihat dalam buku kita ni diringkaskan. Tidak disebut pun an terus je. Kalau kita tengok daripada awal tu tak ada, terus cerita pasal Ali menceritakan ataupun terus ada Rasulullah mengatakan begini gini. Tak ada an. Kalau kita tengok dalam buku Syama'il yang asal tu dia ada an lah. Kemudian apa lagi kata Ibnu Katsir? Itu je. Mana? Satu, dia menghimpunkan hadis-hadis tentang Syama'il Muhammadiyah. Dan langkah beliau ini diikuti oleh para ulama lain. Kemudian kedua, dia menghimpunkan hadis-hadis beserta sanadnya. Di antara yang memberi komen juga kepada Syama'il ni ialah Imam Al-Munawi. Dia juga telah mengatakan yang ini Imam Tirmizi ni telah menghasilkan karya dalam bentuk baru. Dan dia menghiasi hasil karya dia tu dengan hadis-hadis. Banyaklah hadis-hadis. Sehingga kalau kita tengok dalam buku Syama'il yang yang betul-betul sana, dia ada kalau mengenai tentang tajuk tentang peribadi, mula-mula tajuk tentang peribadi Rasulullah kan, dia ada bilang hadis tu berapa, untuk peribadi Rasulullah tu berapa hadis ada, untuk kita kata khatmu kenabian tu ada berapa hadis, ada detail sampai begitu. Di samping tadi dengan ada sanad dia kan. Imam Tirmizi pakar dalam bidang asar. Asar ni makna kata-kata para tabi'in, kata-kata para tabi'in. Dia pakar dalam bidang asar sehingga dihitung sebagai antara mawahib. Mana karangan dia ni kata Imam Munawi, dia kata sehingga dihitung sebagai antara mawahib. Apa makna mawahib? Yakni anugerah Allah untuk umat Islam ni. Kitab Syama'il ni, anugerah Allah untuk umat Islam. Karyanya itu berlegar ke seluruh pelosok dunia Islam, di timur dan di barat. Itulah mengenai komen yang diberi oleh ulama, seperti ulama yang masyhur Ibnu Katsir, Imam Munawi, dan satu lagi Mulla Ali Al-Qari. Kemudian kita lihat pula kepada bab-bab dalam Syama'il karya Imam Tirmizi. Kalau kita boleh lihat, dia ada 56 bab. Dia ada 56 bab.
Mana mungkin lah insya-Allah bila kita baca ke 56 bab ni, kita akan pegang tangan kita kat kepala, kata Allah, banyaknya aku tak buat ikut apa yang Nabi tunjukkan, contohkan di dalam kehidupan dia dalam segenap segi. Kan? Kita akan tengoklah nanti. Allah, banyaknya aku tak buat, tak ikut contoh Nabi. Jadi syukurlah, alhamdulillah, kita pada hari ini kita dapat sama-sama untuk mengenal lebih dekat Nabi kita. Maknanya apa ni kata orang, kalau tak kenal tak cinta. Dan kalau tak kenal betul-betul, kurang cinta kita. Kalau kita kenal betul-betul, kita cinta pada Nabi kita. Cinta seperti mana dicintai oleh para sahabat. Tengok para sahabat cinta kepada Nabi bagaimana sekali. Kita lihat. Dan apa ni, dalam Syama'il juga ada lebih kurang berapa ratus perawi, rawi hadis yang kita sebut kata tadi. Dalam Syama'il ni kebanyakan hadis-hadis. Jadi hadis-hadis tu disertai dengan sanad. Sanad kepada 154 orang perawi yang ada disebut di dalam Syama'il yang betul-betul lah, Syama'il. Telitinya. Siapa yang riwayat hadis ni? Kuatlah. Maknanya kita pun memang kita nak tahu kalau kita baca hadis ke apa, mana dia? Tengok yang meriwayatkannya Ibnu Abbas ke apa ke. Kuatlah, siqah lah. Hadis-hadis yang yang diberikan, dikemukakan di dalam buku tu. Jadi ada 154 perawi disertai dengan dia kata profil perawi yang 154 tu. Jadi itulah kita kata serba ringkas. Kita kenal dulu buku yang kita nak baca ni, dan kita kenal, kita tahu tentang beberapa tajuk yang ada. Kita tahu bahawasanya setiap hadis yang dilengkapkan di dalam Syama'il ni adalah disertai dengan sanad-sanad dia, mana profil dia. Ustazah, Syama'il ni ditulis dalam Syama'il ni ada lebih kurang 400 hadis ya. Ya. Dalam Syama'il ni ada 400 hadis yang ditulis oleh 154 perawi. Ya, jelaslah kan? Jadi sekarang nanti kemudian kita tahu siapa perawi-perawi dalam hadis ni lah. Ya. Okay. Sebab yang hadis ini bukan termasuk hadis Qudsi, bukan? Bukan maksudnya? Tak ada pun dia sebut ada hadis Qudsi ke, tak tahulah. Belum lagi ya. Okey. Faham. Sekarang saya faham. Lepas tu saya nak baca, insya-Allah saya nak baca untuk mula-mula ni kan. Daripada mula kat mana kita nak baca? Isi kandungan dia, kata penterjemah, surat daripada penyusun, surat daripada Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Pandangan daripada Maulana Muhammad Ridha Ajmeri. Nak baca dari mana? Syekhul Hadis Darul Ulum Syarifah. Muqaddimah. Boleh juga. Nak baca daripada Muqaddimah lah apa? Apa yang ada tertulis dalam Muqaddimah ni tak? Tengok Saya baca juga Muqaddimah tu Ustazah. Muqaddimah dibagi keseluruhan dia tu. Saya ingat okey juga daripada Muqaddimah. Muqaddimah lah, kita ambil daripada Muqaddimah. Ya. Kamu suka daripada Muqaddimah lah. Surat berapa tu? Roman 5.
V itu nombor 5. Roman. Roman. Nah. 5. 5. Surat 5. Okey, Muqaddimah. Surat 5. Roman. Ya. Sebab banyak juga perkataan-perkataan Arab yang diselitkan. Tapi dia romaniskan lah. Dia kita tengok insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daku mulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Zat yang telah mengutus nabi-nabi untuk menjadi petunjuk kepada manusia, dan mereka telah menunjukkan kepada lelaki dan wanita, yang kaya dan yang miskin, satu jalan yang senang, tidak sukar, mudah dan lurus. Melalui pengenalan ma'rifat. Ma'rifat itu pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memimpin ke arah kehidupan yang bahagia dan penuh kesejahteraan di atas planet ini. Ribuan salawat dan salam ke atas Nabi terakhir dan penutup para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lalu kita dengar. Itu dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cintakan Allah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutlah aku. Fattabi'uni. Tengok orang yang belajar bahasa Arab. Fattabi'u tu fi'il, verb. Bila dia nak sambung dengan ya tu, dia ada nun kan? Kan kita belajar itu. Nun tu nun wiqayah lah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia tak kata fattabi'unani. Asalnya fattabi'u Nani. Dia buang, dia hazaf nun. Hazaf nun, dia nun yang ada tu nun wiqayah lah. Ikutilah aku. Baginda adalah penyambung antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai lampu isyarat. Sesiapa saja yang meninggalkannya atau cuba untuk melayarkan bahtera hidup tanpa pertolongan daripada cahayanya, pasti sekali terlanggar batu penyimpangan. Atas alasan inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskannya sebagai contoh yang agung untuk dunia ini. Al-Quran menyebut, sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu yang mahukan keredaan Allah dan hari akhirat dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Ini pun ayat Quran juga. Inilah apa dia? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mahukan keredaan Allah dan hari akhirat. Wa zakarullaha katsira, dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jelas ya, ayat dia jelas. Begitu juga selawat dan salam ke atas keturunan-keturunannya dan sahabat-sahabatnya yang cuba untuk memahaminya dengan setepat-tepatnya, percaya kepada baginda dan bertindak di atas persumpahan yang telah mereka lakukan dengannya, menunjukkan kepada dunia seluruhnya bahawa kejayaan hanyalah terletak di atas jalan ini sahaja, dan bahawa jalan yang selain daripada itu adalah jalan kebinasaan dan keruntuhan. Sahabat-sahabat telah menterjemahkan apa-apa yang telah mereka lihat atau dengar daripada Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka dengan seteliti-telitinya, iaitu jikalau mana-mana masa yang mereka mendapati diri mereka berkurangan di dalam persamaannya dengan nilai-nilai kenabian, mereka akan mendapati diri mereka seperti jasad tanpa roh. Kita lihat bagaimana sekali dalamnya perasaan para sahabat dalam mengikut petunjuk ajar Rasulullah. Sampai rasa macam tu. Kita tak ada rasa apa. Relax aja kita kan. Dia rasa sampai macam diri mereka seperti jasad tanpa roh.
Setiap sahabat yang ingin melakukan sesuatu, pertama-tamanya akan memikirkan cara atau kaedah perlakuan itu yang telah pun ditunjukkan atau dibina daripada amalan Nabi. Niat utama setiap daripada mereka tak kala berada di majlis Nabi yang mulia ialah untuk memerhati bagaimana Rasulullah SAW duduk di dalam majlis, bagaimana baginda berbicara kepada orang ramai, bagaimana caranya baginda makan dan minum, di sebelah mana baginda berehat, apa yang baginda bacakan dan sebagainya. Untuk mengetahui dan menghayati akhlak-akhlak Rasulullah SAW adalah menjadi desakan utama mereka. Kerap kali sahabat-sahabat akan melakukan ziarah penghormatan kepada ibu-ibu orang mukmin. Itulah disebut sebagai ummul mukminin. Ibu-ibu orang mukmin, ummul mukminin, itulah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperolehi daripada mereka pengetahuan bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan masanya di rumah lantaran untuk kegiatan luarnya. Mereka telah pun mengetahui. Itu daripada hadis lah, daripada kata-kata Rasulullah. Hadis ni itulah qaul, kata-kata Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan, dan takrir, mana pengakuan Rasulullah. Tujuan utama pertanyaan ini adalah semata-mata untuk mengetahui mengenai akhlak-akhlak rumah tangganya, supaya mereka juga dapat menuruti sunnahnya di rumah bagi memperolehi ganjaran pahala, dan yang demikian memenangi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikut sunnah-sunnah itu, menjadikan kehidupan agama dan harian mereka di dalam kejayaan. Abbas radhiyallahu anhu pernah satu ketika menghantar anak Abdullah. Abbas ni siapa? Siapa Abbas? Sepupu Rasulullah. Bapak saudara kan? Bapak saudara. Abdullah ini sepupu kan? Dia Abbas ni bapak saudara Rasulullah, dia hantar anak dia Abdullah untuk memerhatikan bagaimana Rasulullah SAW bersolat di rumah pada malam hari dan berapa banyak bilangan rakaatnya, supaya beliau juga dapat mengikutinya. Para sahabat adalah pemerhati-pemerhati yang tajam dan pengikut-pengikut yang gairah terhadap setiap amalan kenabian, yang mana mereka akan menterjemahkannya ke dalam bentuk amalan, walau dengan apa cara sekalipun. Apa mereka lihat, apa mereka faham, mereka akan bentuk amalan itu dan terus terjemahkan dalam amalan mereka, disebabkan rasa cinta mereka yang bersangatan terhadap Rasulullah SAW. Inilah dan juga semangat serta tenaga yang tidak mengenal letih ini, maka segala perincian mengenai kelakuan dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita dengan lengkapnya. Semoga keampunan Allah dan jutaan rahmat Allah dicurahkan ke atas para sahabat yang mulia. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang menyantun, dan mereka ini para sahabat adalah penganut yang ikhlas dan penuh gairah, yang telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada baginda dengan keazaman yang teguh untuk mengikuti dan meniru baginda di dalam setiap apa yang dilakukannya. Kitab yang aku bentangkan kepada anda ini adalah kitab yang sangat diberkati. Ia adalah merupakan ringkasan kitab Imam Tirmizi yang masyhur, Syama'il, yang di dalamnya beliau telah mencatatkan segala-galanya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada periwayatan para sahabat, dan di bawah hampir 60 tajuk. 56 tadi, dan memaparkan gambaran fizikal, adab-adab dan sifat-sifat Rasulullah SAW. Sesiapa saja daripada orang Islam yang membaca kitab ini dengan kepercayaan yang benar, yang akidah dan rasa penuh cinta, insya-Allah dia akan mendapat satu perubahan besar ke arah pencapaian kebaikan hidupnya, dan satu dorongan yang kuat untuk berkelakuan selaras dengan kelakuan dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita harap kita dapatlah faedah ini ya daripada pembacaan kita ini, insya-Allah. Cara hidup Rasulullah SAW yang telah ditunjukkan akan memberikan kejayaan manusia di dalam hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Kejayaan orang-orang Islam, kemajuan agama dan dunianya, dan juga perbaikan masyarakat manusia serta juga persekitaran sosialnya. Semuanya ini dapat diperolehi daripada teladan-teladan kenabian. Mengabaikan kelakuan-kelakuan ini adalah tanda yang jelas ke arah penyelewengan. Kekayaan iman dan keyakinan tidak boleh dan tidak akan boleh berkekalan, terselamat dan membuahkan hasil tanpa diselaraskan dengan kelakuan-kelakuan kenabian. Sunnah lah ni, sunnah Rasulullah. Ia menjadi satu kemestian kepada setiap orang, sama ada dia seorang yang alim atau jahil. Adalah diriwayatkan mengenai Hafiz Imam Ad-Din Wasiti Falsafi, seorang alim ilmu kalam yang besar dan hakim yang ternama di dalam seni perbahasan agama, munazarah, nama ilmu perbahasan, munazarah, ZA lah, munazarah. Tak kala beliau mulai memeriksa dirinya sendiri bagi menilai sejauh manakah yang ilmu beliau itu telah memberikan faedah kepadanya dengan keadaan berduka cita. Beliau telah mendapati bahawa hatinya kehilangan ketenangan, kepuasan dan keyakinan. Maka keluarlah beliau mencari rumah-rumah kediaman para sufi. Apabila beliau berpeluang menduduki majlis ulama terbesar Ibnu Taimiyah, itulah pertama kalinya beliau merasakan pecahnya awan-awan purbasangka, dan beliau telah diberikan keyakinan bahawa kekayaan, keyakinan, ketenangan jiwa dan kepuasan yang dicari-carinya itu dapat diperolehi di sana. Dan apakah nasihat yang telah diberikan oleh Hafiz Ibnu Taimiyah kepadanya? Ini nasihatnya. Tinggalkan segala perkara. Teruskan mengkaji satu perkara sahaja, iaitu kelakuan-kelakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya inilah saja penawar yang utama bagi menyembuhkan segala penyakit keimanan dan keyakinan. Ini terdapat di dalam buku Tazkirah oleh Abdul Kalam Azad, muka surat 117. Dan apakah yang dikatakan oleh Allama Imam Ad-Din sendiri, apa saja yang daku telah capai adalah daripada ini sahaja. Mana maksud dia apa? Pada Syama'il ni lah. Daku juga menulis bagi suasana sekarang ini. Jauhilah daripada kebudayaan Yahudi dan Nasara. Suburkanlah daripada apa yang telah dibina oleh Rasulullah SAW yang berkenaan dengan adab-adab makan dan minumnya, duduk dan berjalannya, penggunaan pakaian dan rumahnya, kelakuannya semasa bergembira dan duka cita, di dalam kemiskinan dan kekayaan. Tunjuk ajarnya kepada pemerintah-pemerintah dan yang diperintah. Warnakanlah dirimu dengan warna ini dan perkuatkanlah keimananmu. Semuanya telah dibuktikan melalui tingkah laku kenabian dan kamu akan mendapati kesemuanya di dalam kitab ini. InsyaAllah. Kita akan dapati dalam 56 babnya akan nanti. Mempunyai rambut. Seumpama orang Inggeris adalah hampir-hampir makruh tahrim. Makruh tahrim. Apa maksud? Perkara yang dibenci, yang hampir-hampir diharamkan. Jadi kita makruh tahrim tu. Perkara yang dibenci, makruh. Perkara yang dibenci, yang hampir-hampir diharamkan, tahrim. Itu yang disuruh dijauhi segala kebudayaan orang Yahudi dan Nasrani kan Ustaz? Ya. Kebudayaan. Kadang kita ingat itu kebudayaan okey aja kan. Tapi kita tak boleh menyerupai walaupun kebudayaan. Contoh macam baru-baru ni lah kan. Kita dipertikaikan ni kan. Ustaz Wadi keluar daripada majlis
apa tu kan, artis, Perkahwinan genetik. perkahwinan Nananix. Sebab perkahwinan tu ciri-ciri budaya barat. Yalah. Bila dia tengok macam tu dia tak mau. Dia keluar. Tu yang dia keluar tu. Itu kalau kita tengok macam kalau kita tengok macam tu ada percampuran macam tu, kita tak boleh berterusan duduk dalam Majlis tu. majlis itu. Ya. Orang yang boleh buat. Orang yang hati dia kuat dia boleh buat. Orang yang hati dia kuat berpegang tu dia boleh buat lah. Orang hati tak kuat, kita alah kesian kawan aku. Nanti apa dia orang kata, kita keluar all that kind of words keluar. Betul lah ya. Tapi dia sanggup tak makan dan tak minum keluar. Tapi dia tak memalukan orang majlis. Apalah. Okey. Inilah dia. Jauhilah daripada kebudayaan Yahudi dan Nasara. Jikalau kamu suka menyimpan rambut panjang, simpanlah rambut panjang, tetapi mengikut panjang yang dibenarkan oleh sunnah. Kita akan lihat nanti dalam tajuk rambut Nabi macam mana. Kan? Rambut panjang juga, tapi macam mana panjang dia tu. Supaya dengan demikian kamu memperolehi ganjaran pahala. Kalau kita buat sunnah, kita dapat pahala. Hubungan secara terus dengan jana kuasa elektrik tidak akan memberi hasil. Ia perlu dihubungkan dengan stesen kecil. Maka apa saja kekayaan iman dan keyakinan yang ingin kita capai, kita hanyalah boleh memperolehinya dengan hanya meniru tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berfikir untuk mengeluarkan semula kitab ini ke dalam bahasa Gujarat sejak 15 tahun yang lalu. Yang menulis ni, yang menterjemah ini ialah dia karang dalam dia ni orang India. Dia seperti mana juga yang kita baca sirah dulu kan. Maulana Muhammad Reza Ajmeri. Aku berfikir untuk mengeluarkan semula kitab ini ke dalam bahasa Gujarat sejak 15 tahun yang lalu, tetapi masa berlalu. Insan tadbir, Allah takdir. Manusia hanya bercadang, namun Allah yang membuat keputusan. Allah tidak mengizinkannya diterbitkan terlebih awal dari itu. Walau bagaimanapun, pada hari ini, pada hari Rabu 25 bulan Rajab tahun 1397 Hijrah bersamaan dengan Julai 12 1977. Aku mulalah menulis di dalam bahasa Gujarat selepas salat Maghrib. Aku berharap semoga Allah menjadikan aku berjaya menyempurnakannya dengan mudah dan juga menguruskan penerbitannya dan pengeluarannya dengan lebih awal. Ulama 77, 87, 87, 97, 2007. 17, 50 tahun. 50 tahun lebih ya. Kan? Sepatutnya kita baca lama lah, tapi ni tengoklah sampai 50 tahun. Kita pun buat macam ni baru nak teliti betul-betul nak baca ni kan. Itulah. Sedikit perhatian tentang kitab ini. Rantaian periwayatan, ini isnad yang saya sebut tadi, sanad tu, an tu telah digugurkan di dalam kitab ini. Kan tak ada. Catatan-catatan telah ditulis beserta dengan tajuk atau mengikuti hadis-hadis. Begitu juga dengan penjelasan yang seperlunya. Disebabkan orang ramai pada zaman tersebut tidak begitu berminat di dalam ilmu pengetahuan, kesemua hadis di bawah setiap tajuk daripada kitab yang asal tidak dikeluarkan semula. Hanyalah yang penting-penting. Tu. Kalau kita tengok yang betul tu, mana memang ada hadis-hadis yang disebut dalam bab ni ada berapa hadis, bab ni ada berapa hadis. Cukup dengan sanad-sanad dia tu. Okey. Hanyalah penting-penting sahaja telah dikeluarkan semula dan beberapa catatan yang perlu dan penjelasan ditambahkan. Dan dengan hal yang demikian kitab ini telah diberi judul Ringkasan Syama'il At-Tirmizi. Mukhtasar dalam bahasa Arabnya. Mukhtasar itu makna ringkasan, Syama'il Tirmizi.
pernyataan-pernyataan yang berkaitan di dalam kitab ini aku tambahkan dengan pandangan agar dapat menerangkan kepada orang-orang Islam mengenai tugas-tugas yang perlu mereka lakukan semasa hayat mereka. Catatan di dalam kitab ini telah dipetik daripada kitab Urdu Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria, terjemahan daripada Syama'il Tirmizi yang berjudul Khosail An-Nabawi, iaitu catatan tambahan yang mana daku namakan sebagai penerangan atau penjelasan yang seperlunya adalah daripada tulisanku. Kalau dia kata penjelasan yang seperlunya ada ditulis nanti dalam tajuk-tajuk ni nanti. Adalah daripada tulisanku. Dia menulis. Syekhul Hadis sendiri telah menunjuk ajar kepadaku supaya mengasingkan catatan-catatan dan penjelasan yang seperlunya supaya mengelakkan daripada salah faham. Di samping Al-Quran yang mulia, karya-karya berikut telah dijadikan rujukan di dalam kitab ini. Khosail Nabawi, rujukan dia. Mawahib Ladunniyah, Umdatul Qari, dalam bahasa Arab dia Umdah. Tirmizi Syarif, ini kita hadis lah. Abu Daud Syarif, Nasa'i Syarif, Ibnu Majah Syarif, Mirqat Syarh Mishkah. Ini nama rujukanlah, buku rujukan dia. Rayuan kepada pembaca-pembaca kitab hadis ini dan lain-lain kitab hadis. Hadis-hadis Rasulullah SAW janganlah dibaca semata-mata untuk menambahkan ilmu seseorang itu, kerana ia mendatangkan manfaat yang sedikit kepada pembaca. Manfaat yang sebenarnya akan hanya bertambah apabila seorang itu membaca hadis-hadis tersebut untuk membaharui keimanan dan keyakinan seorang itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk memperolehi hidayah dengan maksud menterjemahkan pengetahuan ini kepada amalan. Macam kita baca Quran lah. Dan cakap baca, cakap tengok terjemah tepi itu, tapi hendaklah disertai dengan amalan. Bacalah, pelajari dan fahamilah sesuatu hadis itu dan mulalah beramal dengannya. Imam Ahmad, semoga rahmat Allah dicurahkan ke atasnya, rahimahullah, mana-mana sahaja hadis Rasulullah SAW yang daku dapat tahu, daku beramal dengan dia, Imam Ahmad ni. Dengan beramal ke atas hadis, pengetahuan anda akan menjadi teguh. Anda akan memperoleh hidayah dan jalan menuju kejayaan akan mudah untuk dilalui. Itu kita tengok Ustaz Wadi ya selalu. Lama dah tahu hadis ni, galakkan kita buat gini. Lama dah, bertahun-tahun dah. Kita buat tak? Dia selalu tanya gitu. Duk buat tak lah ni? Selalu dia tanya gitu. Itu maknanya, bila kita tahu, kita usahalah untuk mengamalkan hadis-hadis yang kita baca tu. Jangan setakat baca, kita amalkan. Ketika membaca kitab ini, hendaklah anda bayangkan bahawa anda sedang duduk di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa baginda sedang bersabda dan anda sedang mendengar daripadanya. Boleh tak kita rasa begitu? Tanamkan pemikiran di atas keagungannya, kemuliaannya, dan rasa cinta di dalam hatimu. Dan bacalah kitab ini dengan sepenuh perhatian dan hati-hati. Dan anda insya-Allah akan mendapat banyak manfaat. Terdapat sebuah madah daripada Parsi yang maksudnya bahawa orang yang kurang beradab terjauh daripada rahmat, kurnia dan berkat daripada Allah. Ramai kanak-kanak semasa di zaman pelajarnya sangat tajam otaknya dan pandai, tetapi disebabkan sifat kurang sopannya terhadap guru-guru dan kitab-kitab, mereka tidak mendapat kejayaan yang baik di dalam pelajaran mereka. Sedangkan ramai pula dari yang benak otaknya, yang kurang daya penangkapan dan ingatannya,
kepada taraf yang dikehendaki maju di dalam pengetahuan. Kenapa? Disebabkan sikap hormat mereka. Sikap hormat dan ta'zim terhadap guru-guru adalah syarat yang utama untuk mendapatkan ilmu. Perjalanan tugas-tugas di setengah-setengah masjid, di kampung-kampung dan tempat-tempat latihan agama yang didorong oleh sikap kebanggaan, keangkuhan dan fikiran-fikiran untuk kemuliaan diri sendiri telah membina bangunan-bangunan masjid yang besar. Tapi akibat sikap mereka memandang rendah terhadap ulama-ulama, maka rahmat dan berkat daripada ulama-ulama menghilang. Sesetengah kanak-kanak yang masih muda dan tidak berdosa telah ternafi daripada ilmu pengetahuan hanyalah kerana ibu bapa mereka yang tidak berpelajaran memandang hina terhadap guru-guru dan tidak segan silu menggunakan kata-kata kesat. Mereka inilah kesan daripada sikap tidak hormat dan ta'zim kepada para guru. Maka jika anda membaca kitab ini dengan penuh ta'zim, maka pastilah anda memperolehi manfaat. Semoga Allah bagi kita supaya kita tergolong di dalam kalangan orang-orang yang bersifat begini, ya. Insya-Allah. Apa saja yang anda baca, bacakanlah pula kepada isteri-isteri dan juga anak-anak anda. Tanamkan perkara-perkara penting ke dalam ingatan. Terangkan perkara ini kepada wanita-wanita dan kanak-kanak di dalam rumah dan terus-menerus menekankan kepada mereka agar mengamalkannya. Kerana apabila pengetahuan hadis ditukarkan kepada bentuk amal, maka ia akan menjadi sedekah jariyah. Sedekah yang berpanjangan ganjaran. Di mana sedekah jariyah tu? Sedekah yang berpanjangan, jariyah yang mengalir, ya, yang berpanjangan ganjarannya bagi mereka yang melakukannya. Rumah tangga akan bertukar menjadi contoh syurga. Amin, amin. Akhirnya, aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengurniakan rahmatnya ke atas diriku yang berdosa ini untuk beramal dan mati dengan keimanan. Amin. Semoga Allah yang Maha Suci memberikan rahmatnya ke atas mereka yang telah menolong dan bekerjasama denganku semasa menerbitkanku ini. Memenuhi harapan-harapan mereka mengenai agama dan kehidupan dunia dan mengurniakan juga ke atas mereka dengan kematian di dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Ahmad Ibimat. Okey, ada apa-apa yang kita nak jelas ke apa ke? Atau kita tak bersabar lagi dah nak membaca. Nah, dalam ni paragraf yang tadi Ustazah baca tu, yang apa, kita kena nasihatkan anak-anak kita lah supaya menghormati guru-guru mereka lah. Dia dapat berkah daripada apa yang dia belajar pada guru-guru tu, Ustazah. Supaya pelajaran mereka mendapat barakah. Sebab guru-guru, anak-anak murid yang hormat guru-guru, patuh nasihat guru, tak ada melanggar, bukan macam sekarang kan anak-anak lekas bertindak ganas terhadap guru itu yang tak dapat barakah. Yang ini kita kena beritahu lah anak cucu lah anak cucu. Okey, boleh masuk bab pertama? Boleh. Silakan Ustazah. Bab pertama. Ya, rupa bentuk Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hafidh Abu Isa Muhammad ibnu Isa Tirmizi berkata, apa nama dia tu? Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmizi berkata sebagai berikut. Catatan, adalah di luar kemampuan manusia untuk melukiskan gambaran mengenai rupa bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh daripada kesanggupan sesiapa pun untuk menceritakan insan yang penuh cahaya ini. Walau bagaimanapun para sahabat radhiyallahu anhum disebabkan jiwa mereka yang bercahaya dan mempunyai kesanggupan telah cuba menggambarkan rupa bentuknya untuk memberikan sedikit bayangan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memuaskan hati kita dengannya. Seolah-olah kita nak berjumpa lah Rasulullah ni, nak kenal dia secara lebih dekat. Al-Allamah Qurtubi
Al-Allamah. Qurtubi ini juga seorang yang menulis tafsir Qurtubi yang saya selalu bawa tu, tafsir yang dah lama buruk tu. Al-Allamah, mana Allamah ni lebih daripada alim lah. Al-Allamah rahmatullahi alaih berkata bahawa keseluruhan kekacakan Rasulullah SAW tidaklah dizahirkan. Jika tidak, maka manusia tidak dapat menolehkan sedikit pandangan pun ke arahnya. Seorang penyair Parsi telah menyatakan dengan benar bahawa segala kekacakan yang dipunyai oleh sekalian Nabi dan Rasul telah didapati sempurna sifatnya, terserap sempurna pada diri Rasulullah terakhir sallallahu alaihi wasallam. Kecantikan Nabi Yusuf terserlah dengan sepenuhnya berbanding dengan kecantikan Rasulullah SAW, di mana ianya tidak diserlahkan oleh Allah SWT dengan sepenuhnya. Sesungguhnya adalah merupakan sebagai satu tanggungjawab yang besar ke atas umat yang telah dipikul oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana bukan sahaja mereka mencatatkan dan memindahkan hadis-hadis Rasulullah SAW, tetapi juga berusaha menggambarkan rupa bentuk luarnya dan berjaya di dalam usaha ini ke tahap yang sungguh bernilai sekali. Al-Barra bin Azib radhiyallahu an berkata bahawa beliau tidak pernah melihat sesiapa yang terlebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain, Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata bahawa beliau tidak pernah melihat siapapun yang terlebih kacak dan segak sama ada sebelumnya atau sesudahnya. Ini pengakuan menantu Rasulullah sendiri yang sentiasa duduk berlegar di dalam rumah Rasulullah. Hind radhiyallahu an berkata bahawa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinar seumpama bulan purnama penuh. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa suatu ketika semasa malam bulan terang benderang, daku sedang melihat pada wajah Rasulullah SAW dan juga ke arah bulan. Tetapi mengikut pandanganku wajah Rasulullah SAW terlebih cantik daripada bulan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sangat putih, seolah-olah baginda dijadikan daripada perak. Putih macam perak, bukan putih macam Putih mesti dia kata dari perak sebab mutiara kan pun dari perak dia tu. Ustaz, kristal dalam Al-Quran tu dia Perak tu silver kan, dia putih daripada silver perak. bukan putih putih bersinar lah. Silver bukan kristal. Kristal. Tak, dia silver, dia putih Silver, kristal clear, kristal tak ada. silver ni dia putih macam dia bersinar. Silver dia. perak Perak. Perak lah, perak. bukan putih macam kapok tu kita bancuh, bukan. Ada hadis yang sebut macam tu kan, bukan putih macam air kapur tu. Anas radhiyallahu an, Anas Ibn Malik kan ni. Anas radhiyallahu an pernah berkata bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil-tawilil ba'in wala bil-qasir wala bil-abyadil amhaq. Akan jumpa bahasa-bahasa yang tak pernah kita jumpa. Saya tak pernah jumpa ni bahasa ni, amhaq. Wala bil-adami wala bil-ja'dil qatati wala bis-sibti. Ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana. Fa'aqam di Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Anas perawi yang siqah, Anas Ibn Malik. Tidak tersangat tinggi. Rasulullah SAW tidaklah tersangat tinggi, tidaklah juga tersangat rendah, dan warna wajahnya tidaklah terlalu putih umpama air kapur. Ni air kapur yang tidak pula pucat pudar. Rambut mulia Rasulullah SAW tidaklah terlalu lurus, jujur, dan tidak pula terlampau kerinting.
seperti orang-orang negro. Allah SWT murniakan kenabian kepadanya tak kala umurnya 40 tahun. Beliau telah tinggal di Makkah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan Allah telah mewafatkannya ketika umur beliau mencapai lebih dari 60 tahun. Dan uban yang ada pada rambutnya dan janggutnya tidak lebih daripada 20 helai. Oh, sampai begitu sekali ya. Rambut dia pun orang duk belek, ada berapa puluh helai apa ni? Umur 63 tu berapa Uban. banyak kan penuh uban kita. Yalah, tapi Nabi kita dia dekat dengan Nabi kan? Boleh meneliti lah kan? Uban tu pula sikit. Boleh lah bilang. Okey. Catatan mengenai warna wajah. Baginda tidaklah putih. Baginda tidaklah putih seperti air kapur. Begitu juga warna wajahnya tidaklah diputihkan. Maknanya ialah keputihan baginda adalah putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Ui, boleh bayanglah macam mana. Punya cantiknya. Handsome-nya Rasulullah ni. Allama Ibrahim Baijuri rahmatullahi alaih menulis di dalam Mawahibnya, buku kitab nama Mawahib, muka surat 7, bahawa di dalam dunia ini warna ini kelihatan sangat menarik. Mungkin ia merah dan keputihan, dan di akhirat mungkin pucat bersama keputihan. Maka wajah putih Rasulullah SAW mempunyai unsur kemerah-merahan yang terdapat cahaya di dalamnya. Tak tahulah kita nak gambarkan macam mana kan. Putih kemerah-merahan yang terdapat cahaya di dalam. Glowing. Dengan ini imam-imam telah menyatakan bahawa jika seorang mengatakan bahawa warna wajah Rasulullah SAW adalah hitam, kita akan mengeluarkan fatwa kufur kepadanya. Kerana dia menyakiti. Tengok. Menyakiti dan memperkecil-kecilkan Rasulullah SAW. Begitu juga dia menyalahi beberapa hadis mutawatir yang terus-menerus periwayatannya yang telah membuktikan akan keputihan warna wajah Rasulullah SAW. Kita akan menggelar orang yang menafikan hadis-hadis mutawatir sebagai kufur. Hadis mutawatir, mana hadis yang diriwayat pun ramai para perawi. Catatan kedua. Apa yang kita boleh faham daripada catatan pertama tadi? Mana kita tak boleh menyalahi hadis lah. Kalau hadis kata putih, putih lah. Kalau kita kata hitam, mana kita akan mengeluarkan fatwa kufur kepada itu, seperti mana yang disebut tadi ni. Imam-imam telah menyatakan. Okey, catatan kedua. Berdasarkan daripada hadis yang telah disebutkan sebelum ini, bahawa tinggi Rasulullah SAW adalah pertengahan, sederhana tinggi. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat, sederhana tinggi. Hadis yang lain menyatakan bahawa manakala baginda berada di tengah-tengah sekumpulan manusia, baginda akan ternampak seolah-olah tinggi daripada orang lain. Kalau dia duduk sama-sama orang ramai tu, dia pula nampak tinggi daripada orang lain. Maksud daripada hadis ini ialah bahawa itulah merupakan mukjizat Rasulullah. Dikatakan itu sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menampakkannya lebih tinggi daripada yang lain. Bukan sahaja baginda mempunyai pengetahuan yang luas dan tinggi daripada lain, tetapi daripada segi ketinggian tubuh badan baginda adalah terlebih tinggi daripada yang lain-lain. Itu mukjizat lah. Kemungkinan ada orang yang tinggi lagi daripada dia. Tapi bila dalam orang ramai tu, Nabi nampak lebih tinggi daripada orang lain. Itu mukjizat. Sebagai mukjizat kat dia. Terdapat di dalam hadis yang diperkatakan tadi bahawa umur baginda yang mulia ialah 60 tahun. Sedangkan di dalam hadis yang masyhur umurnya dikatakan 63 tahun. Jadi mengapakah berlakunya pertentangan di dalam hadis-hadis ini? Ini jawapan dia. Ada hadis kata 60, ada hadis kata 63. Jadi macam berlawanan lah. Di sini jawapan dia. Kenabian telah dikurniakan pada masa umur baginda 40 tahun. Dan kerasulan pula diterima 3 tahun kemudian.
3 tahun yang dimaksudkan itu telah tertinggal di dalam kenyataan itu disebabkan kealpaan. Kenabian telah dikurniakan pada masa umur dia 40 tahun. Kerasulan pula diterima 3 tahun kemudian. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab apa 3 tahun kemudian? Lepas tu 3 tahun kemudian baru kerasulan. Kenapa? 3 tahun kemudian, 3 tahun dimaksudkan itu tertinggal dalam cerita. Kerasulan dia kata diterima 3 tahun kemudian. Sebab apa? Sebab apa kita kata 3 tahun? Saya pun baru teringat ni. Kutlah kalau saya salah tolonglah Ustazah Fauziah. Saya pun tak tahu lah. Teringat je. Sebab Rasulullah mana lepas daripada tahun kenabian 3 tahun tu baru dia disuruh macam menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Direct terang-terangan. Itu baru makna nama Rasul tu. Rasul menyampaikan. Maknanya seruan dia selepas 3 tahun. Betul ke tidak? Tak tahulah. Saya pun agak-agak ada. Betul tak? Lepas 3 tahun. Jadi 43 tahun. Tapi dia berdakwah 20 tahun. 63 tahun. Betul? Kan? Kemudian? Okey. Kalau salah tolonglah. Mana Ustazah? Apa-apalah Ustazah Cik Jah, Ustazah Fauziah. Jawapan kedua. Biasanya tak kala perbualan, umur kasar, kita berbual-bual biasa ni, umur kasar disebutkan sedangkan pecahan-pecahan umur kasar disebutkan. Sedangkan pecahan-pecahan yang mengikutinya ditinggalkan. Maka di sini hanyalah umur tersebut disebut dengan puluh sahaja. Nak genap lah kan. Kita nak bulat lah. Kita dalam sembang-sembang ni. Berapa umur Ustazah? 70-an. Tak cakap 73. Padahal ada lebih lagi kan. Berapa 70-an? 60-an lagu tu je. Genap Dia jelaskan lagi ni. Dijelaskan lagi. Penjelasan yang seperlunya. Jikalau seorang memiliki RM550 dan apabila ditanya berapa banyakkah wang yang dimilikinya, maka biasanya dia akan menjawab dia mempunyai RM500. Jikalau seorang pergi musafir melakukan suatu perjalanan dan kemudian kembali selepas 32 atau 33 hari, biasanya dia akan berkata bahawa dia telah menghabiskan sebulan di dalam perjalanan. Purnama saja. Kan? Seorang yang kembali selepas membuat usaha tabligh, biasanya dia akan mengatakan dia telah menyempurnakan satu sila, iaitu 40 hari. Dia khuruj. Orang selalu yang buat tabligh tu dia khuruj keluar 40 hari. Tidak ada perubahan dari segi bulan-bulan, puluhan disebutkan. Sedangkan angka kecilan yang mengikutinya ditinggalkan. Katalah kalau lebih pada tu dia tinggalkan, dia kata khuruj 40 hari ya. Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib meriwayatkan bahawa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil qasir syasnul kaffain. Kataan syahnu baru saya jumpa hari ni. Kataan syasnul kaffain wal qadamain dhahmur ra'si dhahmul karadis tawilul masraba idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Ini Ali yang menyifatkan Rasulullah begini. Dia kata, nampak betul ada ni Rasulullah SAW tidak tinggi, tak rendah, nampak tangannya yang mulia dan kedua kakinya berisi. Tidak berisi. Ada orang kan? Ada orang kaki kurus. Kaki dia kurus, nampak kurus, tak ada isi. Ni Nabi berisi, tidak kurus. Dipenuhi isi maknanya. Kepalanya yang mulia besar. Sendi-sendi tulang pun besar. Nanti akan dijelaskan macam tadi. Mana kepala besar tu, saya pun sendi besar tu. Daripada dada sehinggalah ke pusat, dada dia sehinggalah ke pusat, terdapat satu barisan bulu-bulu tipis.
Ketika baginda berjalan, tampak seolah-olah baginda sedang menuruni. Kalau dia berjalan, nampak macam seolah-olah dia sedang menuruni daripada Bukit suatu tempat yang tinggi. tinggi. Okay. Ali radhiyallahu an juga meriwayatkan bahawa lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Lam ara qablahu. Ara tu satu perkataan, qablahu perkataan lain. Bukan dia satu perkataan tu. Lam ara, aku tidak pernah lihat seorang lam ara qablahu yang wajahnya terlebih tampan dan kacak sama ada sebelum atau selepas. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak terjemah harfiah di sini, lam tidak pernah, ara aku melihat, qablahu sebelumnya, wala ba'dahu dan selepasnya, mislahu yang wajahnya terlebih tampan dan kacak, mislahu yang sepertinya seperti Rasulullah. Apa ni? Pemberian keadaan rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan di dalam hadis-hadis yang lepas adalah sesuatu yang berbentuk kenyataan. Di samping sempurna daripada segi keruhaniannya, Rasulullah SAW juga tidak ada tolak bandingnya daripada segi rupa zahirnya. Dengan inilah Allamah Manawi, tadi yang kita sebut dia punya tu, dia komen tentang Syama'il tadi. Al-Allamah, orang alim ni, Manawi rahmatullahi alaih, telah menyatakan bahawa adalah selayaknya bagi setiap orang-orang Islam menghayati akan kepercayaan bahawa tidak ada mana-mana manusia pun yang dapat menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana makhluk. Istimewaan Rasulullah kita lihat, istimewa. Mana ada makhluk yang Allah angkat naik sampai boleh berjumpa Allah di atas sana. Mana ada kelebihan-kelebihan, banyak kelebihan-kelebihan yang telah diberi oleh Allah kepada Nabi kita dan kepada umat dia. Telah didapati daripada bacaan-bacaan terhadap riwayat hidup, sejarah dan hadis, bahawa tidak ada seorang pun yang mempunyai wajah yang demikian sebagaimana yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak akan ada wajah seperti itu yang akan diberikan kepada seseorang. Tak ada. Hanya Rasulullah sahaja. Daripada Aisyah radhiyallahu an terdapat dua rangkapan kata-kata yang telah dicatatkan yang maksudnya sekiranya kawan-kawan wanita Zulaikha yang telah memotong jari-jari mereka tak kala melihat seimbas wajah Yusuf alaihi salam, melihat wajah Rasulullah SAW, pastilah mereka juga akan memotong hati-hati mereka. Ini benar sekali. Kalau anda mau melihat akan contoh kecintaan yang mendalam sahabat-sahabat lelaki dan wanita terhadap Rasulullah SAW, pengarang menyarankan kepada anda agar membaca kitab Kisah dan Perjuangan Para Nabi, susunan Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria. Abu Ishaq radhiyallahu an meriwayatkan bahawa terdapat seorang lelaki bertanya kepada Al-Barra bin Azib. Apa pertanyaan dia? Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla sayf? Qala la, bal misla al-qamar. Takkan kawan-kawan yang belajar bahasa Arab takkan tak faham kot. Semua kita belajar dah ni. Perkataan yang ada dalam ni. Wajhu Rasulillah, wajahlah, misla sayf, sayf, pedang kan? Qala la, bal misla al-qamar. Apakah wajah Rasulullah itu seumpama pedang? Akana wajhu Rasulillah misla sayf? Seorang sahabat tanya. Qala la. Mempunyai pedang, mempunyai tepi yang tajam. Maksudnya seperti pedang tu, mana pedang tu kan ada tepi yang tajam. Barra menjawab, tidak. La. Qala al-Barra lah. La, bal misla al-qamar. Wajah baginda bagaikan bulan. Sa'id Al-Jurairi telah meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar
Abu Tufail radhiyallahu an berkata, "Ra'aitun nabiyya wa ma baqiya ala wajhil ard ahadun ra'ahu ghairi." Qultu sifhu li, qala kana abyada malihan muqassadan. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana tiada seorang pun yang masih hidup sekarang dan telah melihatnya selain diriku. Sa'id bin Al-Jurayri bertanya, sifatkanlah kepadaku mengenai diri Rasulullah. Sifhu li, sifatkanlah kepadaku mengenai diri Rasulullah. Abu Tufail menjawab, qala kana abyad, warna kulitnya putih, malihan, perwatakannya tampan, muqassadan, dan sederhana. Itu dia. Jabir bin Sumarah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam, ashkal al-ain, manhush al-aqib. Qala Syu'bah, qultu li Simakin, ma dhali'ul fam? Qala 'azimul fam. Qultu ma ashkalul ain? Qala tawilul syaqqil ain. Qultu ma manhushul aqib? Qala qalilul lahmil aqib. Diterangkan satu-satu makna dia. Tidak cukup dengan ini, diterangkan lagi apa dia satu-satu. Dhali'ul fam tu apa? Dhali'ul fam tu apa? Ashkalul ain tu apa? Manhushul aqib tu apa? Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW dhali'al fami. Fam kita tahu mulut kan? Famun. Dhali' mempunyai mulut yang lebar. Lebar. Dhali' dipanggil dhali'ul fam. Keluasannya sesuai dengan wajahnya. Mana keluasan yang sesuai lah. Matanya ashkalal ain. Matanya lebar. Ashkalal ain itu matanya lebar. Manhushal aqib itu apa? Dan tumitnya tipis. Syu'bah berkata, aku telah bertanya kepada Simak mengenai maksud mulut yang lebar. Dhali'ul ain itu apa? Beliau menjawab, bentuk mulutnya sesuai dan seimbang dengan raut wajahnya. Itu maksud dia. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mata yang lebar? Beliau berkata, bentuk matanya panjang. Aku bertanya lagi, apalah dimaksudkan dengan tumit yang tipis? Manhush al-aqib. Apa dia? Qalilul lahmil aqib. Maka beliau menjawab, daging tumitnya sikit, tidak penuh. Tumit dia kecil lah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijali shanu'a. Ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aiti bihi shabahan Urwatu bin Mas'ud." Man ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idzan aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sahibukum ya'ni nafsuhu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqraba man ra'aitu bihi shabahan Dihya. Telah diperlihatkan kepadaku akan sekalian nabi-nabi. Adapun Nabi Musa, Nabi riwayat Nabi sebut senai hadis ni. Dia kata telah diperlihatkan kepadaku akan sekalian nabi-nabi. Nabi kata, adapun Nabi Musa, ini pada masa dia Isra Mi'raj dah. Adapun Nabi Musa adalah bagaikan seorang lelaki yang berasal dari suku Shanau'ah. Nabi Musa. Kita pun tak tahu apa ni, orang Shanau'ah tu macam mana. Aku lihat pula Nabi Isa, Nabi kita, bin Maryam alaihissalam. Rupanya mirip-mirip rupa Urwah bin Mas'ud. Sahabat Nabi, Urwah bin Mas'ud ni. Aku melihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata lelaki yang mirip kepadanya adalah sahabat kamu sendiri. Maksudnya Rasulullah lah. Dia sendiri lihat Nabi Ibrahim. Dia kata Nabi Ibrahim tu macam dia lah. Aku melihat pula Jibril dan orang yang mirip kepadanya adalah Dihya. Pada masa itulah Dihyatul apa nama dia? Dihyatul Kalbi apa?
Suku Syanau'ah tinggal di Yaman. Oh, ni dia nak terangkan. Sebab kita tak tahu tadi. Macam Syanau'ah. Mereka mempunyai perawakan yang sedang sahaja. Bertubuh sederhana, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Urwah bin Mas'ud pula adalah sahabat Nabi, sahabat Rasulullah yang berasal dari Bani As-Saqafi, dari Taif. Dihyah pula adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang turut menyertai Rasulullah SAW di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selepas dari peperangan Badar. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rib'atan laisa bit-tawil wala bil qasir hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral laun iza masya yatakaffa'u. Rasulullah SAW bertubuh sederhana, tidak tinggi, tidak pula rendah, bentuk tubuhnya cantik, rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, dan warna kehitam-hitaman. Apabila berjalan, langkah kakinya pantas. Iza masya yatakaffa'u, pantas. Jalan cepat macam orang turun bukit. Al-Barra bin Azib meriwayatkan kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an bu'aida ma bainal mankibain azimal jummah ila syahmati uzunai alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min. Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang berperwatakan sederhana, mempunyai dada bidang, jarak antara kedua bahunya lebar. Sebab disebut dalam hadis kita lebar jarak antara kedua bahu dia, mana dada bidang lah. Rambutnya lebat, menjuntai sehingga mencecah kedua cuping telinganya. Baginda sering memakai pakaian yang merah, di mana tiada seorang pun yang pernah aku lihat lebih kacak darinya. Itu dia hadis. Dan kita nak teruskan lagi ya. Berapa dah ni? 4:36. Nak tamat. Pukul berapa nak tamatkan? Panjang ni hadis-hadis akan datang. Panjang lah. Satu hadis pun panjang. Penjelasan dia pun panjang juga. Okey, dapatlah kita gambaran. Sampai setakat ni. Gambaran mana rupa Rasulullah. Ustazah, tadi yang kata pasal dia pakai pakaian merah, tapi kita selalu dengar dia hijau, dia suka hijau. Macam mana ya? Lelah hadis ni kata dia biasa memang pakai merah. Ada siapa hadiah kat dia tau? Ada raja. Ada raja kalian yang hadiahkan kat dia. Mana ada colour dia pakai juga merah walaupun dia tak suka. Maknanya jarang-jarang lah mungkin dia pakai ni lah untuk menyatakan terima kasih lah kat orang yang hadiah kat dia tu. Pasal dia kata dia sering memakai. Tapi bila dia pakai tu cantik pula dah. Kacak lebih kacak. Ada yang lebih kacak dari dia. Kacak daripada yang dilihat kan, Masya Allah. Okey, kita nak teruskan lagi kah? Atau kita boleh lagi? Boleh break sekejap lagi Ustaz dah nak asal. Perihal rupa Rasulullah SAW dari riwayat Sayyidina Ali. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad rahmatullah alaih, cucunda kepada Ali. Ni Muhammad Ibrahim ibnu Muhammad. Ni cucunda kepada Ali radhiyallahu an. Bahawa bila mana Ali alaihi salam menceritakan perihal rupa Rasulullah, beliau selalu menyebut bahawa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mughattiti. Tengok bahasa dia berat dia. Bitawilil mughattiti wala bil qasiril mutaraddidi wa kana rab'atan min al qaum lam yakun bil ja'dil qattati wala bis sibti. Tadi dah ada sebut dah hadis macam ni. Kana ja'dan rijilan lam yakun bil mutahhami wala bil mutakalsami. Pasal ni. Wa kana fi wajhi tadwirun abyadu mushribun ad'ajul ainain ahdabul ashfar jalilul masyash wal katadi ajraduzu zu itu perkataan lain tu. Ajradu zu mempunyai ya.
masrabatin syasnul kaffain wal qadamain iza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin wa izal tafata pada beralih fa izal tafata iltafata ma'an fa izal tafata iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nas lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ushratan. Rasulullah SAW tidak sangat tinggi dan tidak juga sangat rendah, tetapi memiliki tubuh badan sebagaimana yang terdapat pada orang-orang yang sederhana. Rambutnya tidak terlampau lurus dan tidak terlampau berketak-ketak, tetapi berkeadaan berombak-ombak ikal, ikal saja. Badannya tidak gemuk, begitu jugalah wajahnya tidak bulat seperti bujur, tetapi bujur. Wajahnya tidak bulat tetapi bujur. Pada bujurlah. Warna wajah Rasulullah SAW biasa dengan sedikit kemerah-merahan. Matanya tersangat hitam dan bulu keningnya panjang. Tulang-tulang sendi di badannya tebal, besar. Pergelangan tangan, siku, lutut, bahagian di antara kedua-dua bahu dipenuhi daging-daging. Isilah. Badan Rasulullah SAW tidak berbulu, tidak ada bulu-bulu seluruh tubuh badannya. Cuma ada bulu tadi daripada atas dada ke pusat. Walau bagaimanapun, terdapat suatu barisan bulu daripada dada terus ke pusat. Tangannya yang mulia penuh dengan isi-isi daging. Apabila Rasulullah SAW berjalan, baginda akan melangkah ke hadapan dengan kukuhnya seolah-olah baginda berjalan menuruni tanah curun. Menurun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Apabila baginda menumpukan perhatiannya kepada seseorang, baginda melakukan dengan seluruh jasadnya, iaitu bukanlah seperti seorang yang bangga diri, yang memandang sambil lewa sahaja atau menyorot dengan mata sahaja, tetapi baginda akan memusingkan seluruh tubuhnya yang mulia dan menoleh mukanya yang bercahaya untuk memberikan perhatian, menunjukkan dia beri perhatian. Di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian, yang akan kita baca dalam bab kedua nanti, khatam, tanda kenabian tu. Pangkat kenabian berakhir padanya. Baginda terlebih dermawan daripada segala makhluk dan paling dipercayai percakapannya dan terlebih lembut hatinya daripada semua manusia. Baginda adalah daripada golongan keluarga yang paling mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nak dengar azan dulu? Teruskan kan? Tak dengar azan? Teruskan. Penjelasan yang seperlu nak jelas tentang hadis tadi. Menyentuh perkara hati, lidah, pembawaan sifat-sifat keluarga, sifat-sifat peribadi dan kebiasaan, maka Rasulullah SAW mengatasi segala-galanya. Seorang yang melihatnya sepintas lalu akan mengkaguminya. Tengok sepintas lalu dia akan kagum dengan Rasulullah. Gabungan antara nilai-nilai dan kelebihan-kelebihan zahir dan batin pada diri Rasulullah SAW menyebabkan seseorang pertama kali melihatnya akan dipenuhi dengan rasa kehebatan. Tetapi mereka yang mempunyai hubungan rapat dengannya akan jatuh cinta kepadanya disebabkan pembawaan sifat cinta dan akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada diri baginda. Pada hakikatnya, seorang yang mempunyai hubungan rapat dengannya menjadikan orang yang paling dicintai dan dirindui serta ingin selalu mendampinginya. Seseorang yang dapat menyatakan wajahnya serta bentuk tubuhnya hanyalah dapat berkata demikian. Demikian rupa bahawa daku belum pernah melihat sama ada sebelum atau sesudah Rasulullah SAW seorang pun yang mempunyai kecantikan lahir dan batin yang sedemikian. Siapa yang lihat dia, yang dekat dengan dia akan kata gitulah. Akan kata begitu. Wajah dan perwatakan Rasulullah SAW dari riwayat Hind bin Hala. Teruskan kan? Panjang ni Ustaz. Panjang kan?
Daripada muka surat ni sampai ni. Oh, panjang penjelasannya. Kita berhenti kat sini lah kot Ustazah. Dah masuk asar dah. Dah. Kita berhenti kat sini. Ni panjang lagi ni nak baca kan. Dah masuk waktu pun. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lah. Daripada muka surat 12. Jadi itulah makna kita dah dapat tahu. Kita dah tahu bagaimana sifat-sifat fizikal ni Rasulullah ni. Daripada rupa parah dia, bentuk badan dia, kan? Rambut dia. Rambut dia, cara berjalan dia. Mata dia, kening dia, semua dah Masya Allah. Dan insyaAllah kita akan jumpa dengan detail lagi lah dalam tajuk-tajuk yang akan datang ni. Daripada 55. Salah saja dah. Kalau agaknya kalau sekarang kan polis kalau dia nak dukis orang tu kan. Dia explain dia boleh dukis. Kalau lah kata dia orang dengar benda dia boleh dukis kot ya salah. Ada orang cuba buat Tapi tak jadi. Dia punya description tu kan. Jadi dia boleh sketch macam sekarang lah dia nak sketch ni kan. Orang yang mahir boleh sketch lah berdasarkan detail kan dia punya penjelasan description Ada juga orang buat, banyak juga dah buat kan. Tak jadi. Itu yang Allah dah bagi. Satu keistimewaan yang Allah tak. sketch itu dia tak boleh ada lah. Salah kan? Melukis macam Ustaz Zul cerita pagi-pagi tak boleh? Tak boleh. Yalah. Jadi Allah nak ceritanya lah. Kalau Allah kontrol lah, Allah kawal tak bagi ada siapa pun boleh buat. Sebab bila dia dah dapat sketch, nanti dia buat sculpture. Betul orang kapil lah ni. Dia boleh Nanti dia buat sculpture, dia jadikan patung. Itu dia Allah jaga. Allah jaga. Macam orang Kristian tu dia boleh lukis kan, Nabi Musa Isa dia boleh lukis. Tapi itu imajinasi dia. Imajinasi dia salah. Tak boleh terima. Pasal jelas sekiranya dia orang baca lah buku ni kan, orang Yahudi ke apa kan, dia boleh dapat terperinci. Dia boleh kamak. Mata macam ni, bulu kening macam ini, gigi macam ini, sampai kan gigi pun sampai yang macam tu sekali. Uban berpelai, aduh. Tapi jadi Allah jagalah. Allah jaga. Ya, betul lah. Kalau polis dia boleh lukis ya. Bagi imajinasi saja. Boleh bayang. Itulah dia. Okay, dekat ni insyaAllah kita tengok lagi. Dah sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana farridhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsibahu ya rabbal alamin. Asma'ul husna ya khaliq. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ilahana antal khaliqul ladzi dabbartal asya wa qaddartal umur fi dhulamil adam. Khalaqtal ibad wa khalaqta fihim al asbab. Fama yabruzu minhum fi'lun illa bimasyiatika wa la yasduru anhum amrun illa bi iradatika wa qudratika. Famnahna khulusat tauhid hatta nashhada al khalaq mutajalliyan fi an-nafs wal afaq. Wamnahna quwwatan nusawwisu biha anfusana hatta nutahhiraha min rajsil aghyar ya nurul anwar innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pencipta, Maha Mengatur dan Maha Mengurus segala sesuatu. Engkau yang Maha Mengukur dan memberi kadar segala sesuatu dalam gelapnya ketiadaannya. Engkau yang menciptakan potensi dan Engkau juga yang telah menciptakan cara di dalamnya. Tidak ada suatu tindakan pun kecuali berdasarkan kehendak-Mu. Tidak ada juga kejayaan kecuali atas iradahmu, kehendakmu dan kudrahmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Khaliq, ya Allah, ya Khaliq, anugerahkanlah kami kemurnian tauhid agar kami dapat menyaksikan Maha Pencipta yang diperlihatkan dalam jiwa dan
di seluruh ufuk. Ya Allah, anugerahi juga kami kemampuan sehingga kami dapat mengendalikan jiwa kami agar menjadi suci dari segala jenis kotoran. Wahai Zat cahaya dari segala cahaya, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Wa minkum Inna wa minkum taqabbal karim.